Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini Kak Tina nak ajak rakan-rakan ikut Kak Tina beraktiviti memasak. Hari ini Kak Tina nak buat kek Milo ataupun kek Milo. Bahan-bahannya 4 biji telur ayam, kemudian susu cair, gula, margarin. Ini gula, 1 cawan gula yang akan di mixer. Okey, bahan-bahannya Kak Tina dah masukkan gula tadi ke dalam mixer, cuma tak divideokan. Okey, jadi sekarang ni Kak Tina masukkan 2 cawan margarin, untuk makluman mengenai bahan-bahan yang digunakan, rakan-rakan boleh lihat dalam deskripsi box. Okey, sekarang Kak Tina dah mixer lebih kurang 5 minit untuk mixer pertama dengan kelajuan sederhana sahaja. Okey, baiklah rakan-rakan sekalian, pada hari ini cuaca di tempat Kak Tina cerah. Matahari bersinar dengan ceria. Jadi semoga rakan-rakan juga mengalami keadaan yang sama, dan mungkin ada juga tempat-tempat yang hujan, tapi hujan itu semoga membawa berkah dalam kehidupan kita. Untuk buat kek ni Kak Tina gunakan bahan-bahan yang hampir sama sahaja. Dan sekarang Kak Tina dah masukkan putih telur yang Kak Tina asingkan daripada 4 biji telur ayam tadi. Sebenarnya nak masukkan sekaligus pun boleh, tak ada masalah. Cuma Kak Tina lebih suka masukkan putih telur dahulu. Untuk putih telur ni Kak Tina mixer selama 2 minit. Kemudian masukkan kuning telur. Sebab dia dah terpecah-pecah, jadi masukkan sedikit demi sedikit. Kak Tina hari ni buat kek Milo atau kek Milo. Dan sekarang Kak Tina dah masukkan susu cair, setengah mak ataupun setengah tin susu cair. Dan setelah dah siap mixer untuk susu cair tadi, Kak Tina masukkan esen vanila ataupun vanila cair, lebih kurang 1,5 tutup botol tadi, dan mixer dalam 30 saat saja. Dan Kak Tina dah masukkan tepung. Kak Tina gunakan 3 cawan tepung naik sendiri ataupun 3 cawan tepung yang dah ada baking powder dalam dia, dan 1 cawan tepung gandum. Sebenarnya kalau ikutkan yang nak lebih lembut, 3 cawan tu Kak Tina gunakan tepung naik sendiri supaya dia lebih lembut. Kalau guna tepung gandum macam 2 cawan tepung gandum atau 2 cawan tepung naik sendiri tu, kek tu akan jadi lebih berat. Jadi Kak Tina gunakan 3 cawan tepung naik sendiri, kemudian 1 cawan tepung gandum. Dan Kak Tina juga dah letakkan sedikit 1 sudu teh baking powder. Yang sekarang ni Kak Tina dah mixer tepung tadi lebih kurang 3 minit sahaja. Sekarang untuk menanggalkan pengadunnya tu. Okey, baiklah rakan-rakan, sekarang Kak Tina akan masukkan 2 sudu besar susu pekat manis. Boleh masuk masa kita sama dengan susu cair tadi pun boleh, tak ada masalah. Ya. Dan Kak Tina adunkan dalam lebih kurang 30 saat sahaja. Sekejap sahaja untuk adunan. Dan Kak Tina bagikan kepada 2 bahagian.
Yang ni Kak Tina nak isikan Milo atau Milo. Jadi Kak Tina gunakan lebih kurang 3 sudu besar Milo atau Milo. Kalau nak bubur lebih pun tak ada masalah. Lebih lagi sedap. Jadi sekarang Kak Tina adukkan supaya dia sebati. Sementara kita mengaduk ni, jangan lupa panaskan oven. Sebenarnya kek Milo ni kesukaan masa kecil-kecil dulu. Kak Tina belajar buat kek ni ketika berusia 15 tahun. Masa tu tak ada mixer, cuma guna senduk kayu dan juga besen atau baskom plastik. Okay, sekarang Kak Tina dah oles tempat loyang pembakar dengan margarin. Dan sekarang Kak Tina dah masukkan yang Milonya dahulu. Dan Kak Tina masukkan yang kosong atau yang tak ada warna apa-apa. Dan terserahlah nak buat corak macam mana pun. Jadi Kak Tina pun tak ada nak buat corak-corak sangat. Jadi gaul macam tu je lah. Jadi sekarang dah siap untuk dibakar. Dan inilah hasilnya. Pembakarannya lebih kurang 35 minit dengan suhu 150 darjah Celsius. Pembakaran pertama gunakan api bawah atas dan 15 minit kemudian baru guna api bawah. Okey, sekarang Kak Tina beralih kepada menu yang kedua, iaitu tumis buncis udang. Ni ada tomato sebiji, kemudian ada 4 biji lada hijau, kacang panjang lebih kurang 3 jalur dan kacang buncis sedikit, dan udang ada 6 ekor sahaja. Nah, sebab kenapa udang tu mahal, jadi lagi pun tak bagus ya banyak sangat makan udang. Okay, sekarang Kak Tina dah panaskan tempat penggorengan atau kuali. Kak Tina tadi dah tunjukkan cili padi yang Kak Tina tumbukkan dengan bawang putih. Okay, untuk bahan-bahannya boleh tengok dalam deskripsi box. Kak Tina cuma guna bawang putih dan cili merah sahaja. Cili merah Kak Tina guna lebih kurang 3 biji cili merah sahaja dan 2 ulas bawang putih. Bawang putih itu agak besar sikit siungnya. Jadi sekarang untuk penumisan udang buncis untuk makan tengah hari. Sekarang kuali pun dah panas. Dimasukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi. Okay, baiklah rakan-rakan sekalian, masakan Kak Tina kali ini simple sahaja. Jadi kita menggoreng, Kak Tina goreng sampai naik bau atau berbau harum. Rakan-rakan sekalian, semoga rakan-rakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan semangat menjalankan aktiviti harian. Tak kira lah apa juga yang dilakukan, semoga apa yang kita lakukan dapat keridaan Allah SWT. Dan terima kasih kepada yang telah like dan subscribe serta komen. InsyaAllah Kak Tina akan berkunjung ke ruangan komen dan akan balas komen rakan-rakan sekalian, insyaAllah. Sekarang Kak Tina dah masukkan kacang panjang, dah masukkan kacang buncis, ada cili hijau. Cili hijau tu adalah pelengkap, warna ni sama dengan kacang panjang. Tapi cili hijau ni dia tak pedas sangat. Jadi sekarang Kak Tina dah goreng dan akan masukkan aku pula lepas.
Okey, sebenarnya video Kak Tina ni tidak ada decoration yang berat. InsyaAllah Kak Tina akan cuba untuk dekor video Kak Tina ni agar lebih menarik, dan isi konten pun juga mestilah menarik. Jadi sekarang ni Kak Tina tengah belajar untuk dekor video supaya lebih boom, supaya lebih bombastik. Dan sekarang Kak Tina dah masukkan setengah cawan air, sedikit, 1 sudu besar sos tiram, sikit je Kak Tina gunakan. Dan Kak Tina juga mengambil kesempatan untuk mohon ribuan kemaafan andainya ada berbicara yang menyinggung hati dan perasaan rakan-rakan sekalian. Dan kepada rakan-rakan yang berada di Alhamdulillah Kak Tina dapat rakan-rakan yang berada jauh, sama juga dengan rakan-rakan yang lain. Pasti ada fans yang jauh ya, contohnya dari Paris, dari Perancis, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Vietnam, ada yang dekat Arab Saudi, ada yang dekat USA, ada dekat China, dekat China. Dan yang paling penting, teman-teman yang berada di tanah kelahiran Kak Tina, iaitu di Pahang, tak juga dilupakan. Ribuan terima kasih kerana masih sanggup dan masih sudi untuk menonton video sederhana Kak Tina ini. Okay, thank you very much. Dan kepada rakan-rakan yang baru bergabung atau baru join video Kak Tina ni, Kak Tina ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah Kak Tina akan balas balik kunjungan rakan-rakan tersebut. Tak cepat, lambat. Tak lambat, cepat. Tapi tak boleh cepat sangat. Kita kena ada gaps. Okay. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan semua. Alhamdulillah masakan Kak Tina pun dah hampir selesai. Cuma nak tunggu udang tu matang. Udang ni tak boleh masak lama-lama, nanti dia keras. Bila keras dia tak sedap. Rasanya udang tu ada 6 ekor sahaja. Alhamdulillah saiznya sederhana, bukan saiz besar. Cukuplah. Jadi 3 ekor seorang. Kira tu. Sebab udang ni adalah satu makanan yang berkolesterol tinggi. Okey, terima kasih. Dan kepada rakan-rakan yang sudi mendengar ocehan dan bebelan Kak Tina. Sekarang Kak Tina dah masukkan sedikit garam. Alhamdulillah masakan Kak Tina pun dah siap dan video Kak Tina pun dah sampai ke penghujungnya. Dan semoga jangan boring tengok video Kak Tina. Thanks for watching my video. See you for the next video. Bye bye. I love you all. This is my decoration video. Sederhana dan simple saja. Selamat makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Muah.